Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Beriman dengan qadar hendaklah dilakukan dengan sempurna. Orang yang mengeluarkan status hadis daripadanya bererti dia telah mencacatkan konsep beriman dengan qadar itu sendiri. Beriman dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang menyeluruh. Ilmu Allah menghubungi segala sesuatu. Dia maha mengetahui apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku. Dia maha mengetahui benda yang wujud dan benda yang tidak wujud, dan benda yang harus dengan benda yang mustahil. Dia maha mengetahui tentang para hamba, ajal, rezeki, keadaan, pergerakan, diam, ketenangan, kesalahan dan kebahagiaan. Siapa dalam kalangan manusia akan menjadi ahli syurga, dan siapa dalam kalangan mereka yang akan menjadi ahli neraka, sebelum dia menciptakan mereka lagi dan sebelum menciptakan langit dan bumi lagi. Okey, jadi dia kata dalam beriman, percaya ataupun beriktikad tentang qadar dan qadar ini, dia ada tahap-tahap kedudukan-kedudukan yang tertentu. Yang pertama sekali, beriman tentang ilmu Allah. Di dalam maksud beriman dengan qada qadar ini, salah satu daripada qada dan qadar Allah adalah tentang ilmu Allah, yakni pengetahuan. Ilmu maknanya pengetahuan daripada Allah. Allah Ta'ala menentukan sesuatu yang telah ada dan sesuatu yang tak ada lagi. Itu semua di atas qada dan qadar Allah. Maksudnya macam ni. Sekarang ni ada benda yang dah ada kan? Apa benda yang ada? Kita lah makhluk ni ada. Dan suatu hari nanti, pada masa yang akan datang, Allah Ta'ala menghidupkan manusia baru, tumbuh-tumbuhan baru, haiwan baru. Itu semua berada di dalam ilmu Allah Ta'ala. Yang telah berlaku, akan berlaku dan sedang berlaku, semua di bawah, tertakluk di atas ilmu pengetahuan Allah. Itu juga termasuk di dalam kita percaya, kita beriman kepada qada dan qadar Allah. Maknanya sesuatu yang berlaku dan telah berlaku ini tak terlepas daripada penguasaan, daripada pengetahuan, daripada takdir, daripada ketentuan Allah. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Maksudnya, dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang mengetahui perkara yang wajib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Allah lah yang telah menjadikan 7 petala langit dan bumi mislahunna, seumpamanya. Kalau langit ada 7 lapis, bumi pun sama seumpama langit. Yatanazzalul amru bainahum, pada urusan kejadian langit dan bumi ini dan apa yang berlaku di langit dan bumi, semua perintah dan arahan Allah Ta'ala terus berlaku. Allah Ta'ala turun malaikat buat apa? Sentiasa perkara itu berlaku. Bukan kata terhenti arahan perintah Allah Ta'ala ni. Sama ada urusan yang berkaitan dengan langit ataupun bumi. Sekarang ni kita buat apa? Semua takdir Allah Ta'ala. Takdir-takdir itu kan terus berlaku, sentiasa berlaku. Tujuannya Allah Ta'ala bagi macam tu, kejadian itu terus berlaku, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kamu semua tahu sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha berkuasa di atas sesuatu. Allah Ta'ala menjadikan manusia hari ini, besok dia matikan, berusaha pula menghidupkan manusia yang lain, supaya kita tahu Allah, apa kejadian-kejadian tersebut menunjukkan Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesungguhnya telah meliputilah dengan setiap sesuatu itu ilmu. Ilmu Allah Ta'ala ni muhitun, maknanya meliputi, merangkumi, tak terlepas pun. Sesuatu yang berlaku di dalam dunia, di dalam alam ni, tak terlepas daripada pengetahuan dan ilmu Allah. Okey, terus. B.
beriman yang Allah Subhanahu wa taala menulis segala sesuatu pada Lauh Mahfuz. Jadi sebelum berlaku itu dah tertulis di Lauh Mahfuz, iaitu sebuah kitab yang berada di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala menulis segala sesuatu dalam Lauh Mahfuz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Qala wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'i." Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala menulis takdir segala makhluk selama 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Katanya, arasnya berada di atas air. Lauh Mahfuz yang Allah tuliskan segala takdir segala makhluk dinamakan oleh Al-Quran sebagai Al-Kitab, Al-Kitab Al-Mubin, Al-Imam Al-Mubin dan Al-Kitab Al-Mastur. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz." Maksudnya, sebenarnya apa yang kau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir, bahkan dia Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada Lauh Mahfuz. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Maksudnya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah, tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab ibu suratan yang jelas nyata. Okey, tadi sebahagian daripada kitab ataupun buku yang tertulis di sisi Allah disebut apa dia? Lauhim Mahfuz. Dan juga ada kitab yang tertulis yang tersimpan di sisi Allah Ta'ala selain daripada disebut Lauh Mahfuz, disebut juga Imamim Mubin. Yang dimaksudkan imam di situ adalah kitab yang tertulis di sisi Allah. Okey, terus. C. Beriman yang masyiah, kehendak Allah yang menyeluruh dan kudratnya yang terus. Allah mempunyai masyiah yang menyeluruh dan kudrat yang terus. Apa saja yang dikehendaki Allah akan berlaku, dan apa saja yang tidak dikehendaki Allah tidak akan berlaku. Apa makna masyiah? Kehendak. Okey, terus. Tidak ada pergerakan maupun diam baik di langit maupun di bumi, melainkan kesemuanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berlaku sesuatu dalam kerajaannya melainkan apa yang dikehendaki sahaja. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin." Maksudnya, dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu mengenai sesuatu pun kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna 'alaihim kulla syai'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha' Allah walakin aktsarahum yajhalun." Maksudnya, dan jika kami turunkan malaikat pun kepada mereka, dan orang-orang yang mati hidup semula, lalu berkata-kata dengan mereka, dan kami himpunkan pula tiap-tiap sesuatu di hadapan mereka untuk menjadi saksi tentang kebenaran Nabi Muhammad, nescaya mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika dikehendaki Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenar. Jadi Allah Ta'ala sebutlah ayat ni, kalau kami turunkan malaikat kepada mereka, malaikat bagi tahu tentang kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak beriman juga orang kafir Mekah ni. Kalau Nabi cakap dia orang tak nak ikut. Andai kata fardu takdir, kalau Allah Ta'ala turun suruh malaikat sendiri cakap kepada mereka, mereka tak beriman, ataupun wa kallamahumul mauta, ataupun orang mati boleh hidup balik, Allah Ta'ala takdirkan cerita adanya azab kubur, adanya seksa, ada syurga, ada neraka, ada hari berbangkit. Sebab orang dah mati, dia dah tahu dah, dia dah rasa. Andai kata Allah Ta'ala hidupkan orang yang mati, bagi cakap kepada orang kafir itu supaya beriman dan menceritakan tentang kebenaran Nabi Muhammad, tetap tidak akan beriman. Nak menunjukkan apa? Hati mereka itu telah keras. Di sini juga menunjukkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan sebahagian daripada takdir Allah. Orang beriman ke, nak kafir ke, seseorang yang masuk syurga, masuk neraka, semua termasuk di dalam takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus.
di penciptaan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Dia yang menciptakan para makhluk dan mewujudkan mereka. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pencipta, manakala yang lain daripadanya adalah makhluk dan tidak mampu mencipta sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Maksudnya, Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dan Dia yang mentadbirkan serta menguasai segala-galanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wahai manusia, takutlah olehmu akan Tuhan kamu. Tuhan kamu yang macam mana tu? Sebab Allah Ta'ala ni, bila Tuhan dia ada sifat-sifat ketuhanan. Bila sebut makhluk manusia, dia ada sifat-sifat sebagaimana makhluk, sebagaimana manusia. Di dalam perbahasan yang lepas dan ayat-ayat yang telah lalu, kita telah sebut tentang di antara ciri dan sifat ketuhanan, dia bersifat dengan mencipta. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dalam ayat ini disebut ittaqullah kan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Dalam ayat yang lain, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi salah satu ciri sifat ketuhanan itu menjadi ataupun mencipta. Dalam ayat ini pun disebut sekali lagi bahawa takutlah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu. Menjadikan kamu di sini daripada apa? Min nafsin wahidatin. Daripada diri yang satu. Siapa diri yang satu tu? Jangan sebut Allah. Allah Ta'ala bukan nafsin. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nafsin, dia menjurus kepada makna manusia. Dia jadi daripada apa kita semua ni? Asal usul kita? Daripada Adam. Okey, tengok, perhati elok ayat ni. Wa khalaqa minha, dan Allah Ta'ala telah menjadi daripadanya apa tu? Kembali kepada mana tu? Nafsin. Dan telah menjadi, mencipta daripadanya nafsin, zaujaha, akan isteri dia. Isteri Adam apa nama? Hawa. Di sinilah berlaku perbahasan ulama. Kalau Adam daripada tanah, Hawa daripada apa? Orang duk kata Hawa ni jadi daripada tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Orang dulu-dulu saya duk dengar daripada kecil orang duk ceramah. Tengah ceramah tu, ustaz suruh rasa. Pada tempat kami dia kata gagau rusuk masing-masing ada tak? Mesti hilang satu. Kita pun dengar cakap dia. Betul-betul tak ada. Padahalnya tak ada kajian pun. Kita ni boleh ditipu terang-terang. Sebab apa? Bila orang tekan kita menyebut tentang sesuatu perkara, kita terus pegang cakap dia tu. Dulu apa lama kepercayaan ini, pegangan ini berlaku. Maksudnya Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Tapi dalam ayat ini kata telah menjadi daripadanya isterinya. Dia kata wa khalaqa minha, telah menjadi apa dia? Allah Ta'ala mencipta daripada nafsin wahidah itu zaujaha. Maksud di sini, kalau Adam daripada tanah, kalau Hawa pun daripada tanah, bukan daripada tulang rusuk. Berlaku perbahasan yang panjang. Dulu saya dah bahas dah beberapa tahun lepas. Dia kata min dila, dijadikan Hawa ini daripada tulang rusuk, yakni mislud dila, seumpama tulang rusuk, bukan dari pulang tulang rusuk. Tuan-tuan buat kajian dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kejadian Hawa alaihissalam. Tentang Hawa alaihassalam. Maknanya Hawa ini dijadikan juga daripada tanah, bukan daripada Adam. Jadi para ulama hadis
dia mentarjihkan bukan daripada seumpama. Maknanya bukan daripada rusuk, seumpama rusuk. Tulang rusuk ni sifat dia apa? Bengkok dan keras. Lalu Nabi kata kalau kamu nak memperbetulkan perempuan di sini isteri kamu, dia kata apa? Kalau kamu nak memperbetulkan dia, kasar taha, yakni talak taha. Tulang rusuk yang keras itu nak diperbetulkan dengan cara kasar, dengan cara keras, maka dia akan patah. Patah di situ kamu tak tahan, kamu akan talak dia. Sebab sifat mereka itu keras. Betul tak tuan-tuan? Hak yang kahwin-kahwin ni keras ke lembut? Perawatan. Walaupun duit kita cari, beras kita beli kan, tapi dia mau dengar tak? Bukan semua lah. Perlu diasuh, dididik. Malam ni kita sepakat balik je moyok kan. Maknanya sifat itu keras. Kalau kita tengok, memang biasalah kadang-kadang yang berlaku dalam keluarga Nabi pun. Nabi pernah sedih, pernah dia terasa hati dengan sebahagian daripada isteri dia kan. Dia bawa diri, dia bawa hati. Memang itu isteri Nabi itu dianggap ummahatul mukminin yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Apa maksud ummahatul mukminin? Ibu bagi sekalian orang baik yang beriman. Bahkan disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab, mereka ni masuk syurga semua. Tapi nak ceritanya perangai manusia, biasalah manusia ini, al-insan la yakhlu anil khata' wa nisyan. Al-khata' wa nisyan sifatani lil insan. Salah silap sifat manusia. Walaupun dalam keluarga Nabi, isteri Nabi, maknanya satu golongan yang dijamin syurga oleh Allah. Tetapi kelemahan sebagai manusia dia tetap ada. Jadi kembali kepada apa yang kita bahaskan di sini, bahawa pendapat yang rajih, Hawa bukan daripada tulang rusuk Nabi Adam, tetapi daripada tanah juga. Dan wabasta minhuma, membiaklah daripada mereka berdua. Berdua tu siapa? Hawa dan Adam. Rijalan katsiran wa nisaa. Daripada keturunan Adam dan Hawa itu lelaki-lelaki yang banyak dan juga wanita. Hasil daripada kejadian manusia yang ramai bilangan dan jumlah dia adalah merupakan sebahagian daripada nikmat Allah. Kalau Allah Ta'ala jadikan alam yang begitu luas, tiba-tiba tak ada penghuni. Tak ada penghuni, sunyi ya. Kita seorang yang ada, ataupun 2-3 orang daripada kalangan kita. Sunyi tak dunia ni? Sunyi ke tak sunyi? Dalam keadaan jumlah yang ramai pun, bila time cuti kan, pelajar balik, sunyi rasa, tak ada riuh, tak ada budak-budak duk berlari cuti sekolah. Sunyi malam ni kira meriah duk lari ni. Jadi dia kata oleh kerana itu wattaqullaha allazi tasaaluna bihi. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang kamu selalu sebut tentang namanya. Bila kita minta kepada Allah Taala, kita digalakkan memasukkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Taala itu nama yang indah-indah, cantik-cantik, yang elok-elok. Bila kamu nak berdoa, kamu sertakan nama Allah Ta'ala Asma'ul Husna itu. Semoga dengan kamu menyertakan nama-nama Allah Ta'ala itu, doa kamu dimakbulkan oleh Allah. Wal arham, Allah Ta'ala suruh menghubungkan silaturahim. Inna Allah kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Ta'ala atas kamu itu raqib, maknanya sentiasa memerhatikan gerak-geri kamu. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Maksudnya, dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar ke apa-apa di tempat edaran masing-masing di angkasa lepas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maksudnya, bagi menjawab bantahan mereka, dia berkata, apakah kamu menyembah benda-benda yang kamu faham, padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu buat itu. Ayat di atas menjelaskan. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala tanya, ata'buduna ma tanhitun, adakah kamu beribadat ataupun kamu sembah sesuatu yang kamu pahat? Apa maksud? Adakah kamu sembah sesuatu yang kamu pahat? Orang dulu mereka nak buat
berhala, mereka pahat batu yang keras tau. Bukan kata nak buat berhala, buat bangunan, buat istana. Batu gunung ganang yang pejar tu mereka bawa pahat. Jadi istana, jadi rumah, jadi berhala. Dahsyat orang dulu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kaum Ad ni memang dahsyat, teramat-amat dahsyat, teramat-amat hebat. Yang Allah Ta'ala kata mereka buat bangunan ni, bangunan tinggi mencakar langit ini, Allah Ta'ala tak pernah jadi sebelum kaum Ad ini suatu kaum yang sehebat kaum Ad di sudut kehebatan, kecanggihan, kebijaksanaan di dalam membuat bangunan. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, adakah kamu sembah sesuatu yang kamu pahat? Apa yang mereka pahat? Mereka buat berhala daripada batu. Adakah kamu nak sembah yang tu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Yang pertama, ayat yang kedua ini, ayat 16 surah Saffat. Kita sendiri dijadikan oleh Allah dan segala perbuatan kita. Perbuatan kita apa? Hari ini sahaja berapa perbuatan kita? Jalan, duduk, tidur, bangun, berlari, makan, minum. Itu perbuatan manusia kan? Manusia Allah Ta'ala bagi jadi kan? Perbuatan manusia juga tetap dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan makna Allah Ta'ala menjadikan kita, perbuatan kita pandai-pandai sendiri buat. Perbuatan kita pandai-pandai sendiri buat. Tak, perbuatan kita juga tetap dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang dimaksudkan sebahagian daripada keimanan, kepercayaan kepada qada dan qadar, iaitu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menentukan makhluk ini dan perbuatan yang dilakukan oleh makhluk. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa a'udzu billahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.